Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati lagi saya kasihi kekanda saya Al-Fadhil Ustaz Muhammad bin Abdullah. Terima kasih kerana meluangkan masa bersama kami di sini. Dan kepada para jemaah muslimin dan muslimat, sebelum yang masih lagi berkaitan, saya nak minta tolong sikit boleh? Boleh tak berdiri sekejap? Ustaz duduk tak apa, Ustaz nak berdiri tak boleh. Betul boleh berdiri sikit. Sebab ada yang dari subuh tadi, lepas subuh, lepas sahur dia terus datang kat sini. Bagus. Saja nak suruh berdiri, hilang mengantuk sikit boleh? Okey. Saya sebut satu, angkat tangan kanan. Satu. Turun. Satu. Turun. Okey, saya sebut dua kat tangan kiri Dua. Masya Allah, terima kasih. Turun. Satu. Dua. Alhamdulillah, turun. Dua. Tukar tangan dah. Satu. Dua. Tiga. Boleh duduk. Alhamdulillah, terima kasih atas kerjasama. Tak boleh banyak sangat. Alhamdulillah. Jadi, insyaAllah pada pagi ini kita jumpa lagi dalam slot seterusnya dalam halaqah Ramadan. Pagi ini kita bersama tetamu kita yang saya rasa saya tak perkenalkan pun orang dah kenal sangat-sangat dah di Shah Alam ni. Alhamdulillah, Al-Fadhil Ustaz Muhammad kita untuk bicarakan satu lagi topik hari ini dalam keadaan yang cabar. Kita masuk dalam bulan Ramadan, ada orang cabarannya dalam aspek kesihatan, ada orang cabarannya dalam aspek keuangan, ada orang cabarannya dalam aspek baru habis kuarantin, dia sihat, cucu pula kena, anak menantu pula. Jadi semua ini sangat-sangat mempengaruhi emosi, perasaan, dan mungkin akan ada kesan juga pada tumpuan kita dalam melakukan ibadah. Jadi insya-Allah Al-Fadhil Ustaz akan berkongsi sedikit dan kita moga-moga ada manfaatnya insya-Allah. Saya ni kalau pergi kuliah-kuliah ceramah, kalau orang perempuan ramai, saya memang semangat lebih. Bukan sebab gatal, bukan, tapi sebab ramai akak-akak, ibu-ibu kita yang suka ambil nota. Semua dah keluar buku tu. Jadi kita penceramah ni, bila orang nak keluar nota, kita semangat. Orang lelaki ramai yang dia terus hafal. Ada juga keluar nota tu, Alhamdulillah. Jadi tak apa, gurau je. Itu tak ada exam pun. Tapi Alhamdulillah. InsyaAllah kita ni, Ustaz Muhammad akan mulakan dulu intro dalam 10 minit. Kemudian kita buka kalau ada soal jawab, ataupun saya pun akan tanya juga. Kemudian kita akan bincang-bincang dalam sekitar pukul 10. Kita akan berakhir majlis kita ini. Dan inilah jadual kita setiap hari. Moga-moga kita dapat manfaat insya-Allah. Jadi saya persilakan dulu Al-Fadhil Ustaz untuk mulakan bicara kita. Tafadhal mashkura. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu wa man nasara wa wala. Dirahmati Allah, Ustaz Said selaku moderator, seterusnya kepada ahli jurutankuasa pimpinan Masjid Negeri, seterusnya kepada seluruh ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah, sahabat abang yang saya sayangi dan saya doakan dengan kebaikan sekalian. Pertama, syukur buat Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah kita diberi peluang untuk berada dalam bulan Ramadan Dan yang paling untung lagi, kita diberi peluang untuk duduk dalam majlis ilmu. Sebab
Antara kelebihan majlis ilmu adalah man hadara majlis al-ilmi fi Ramadan. Siapa yang menghadiri majlis ilmu pada bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan tuliskan pada setiap langkahnya ibadatus sanah, ibadah setahun yang diterima. Wa yakunu ma'i tahtal arash, dan dia akan bersama aku, kata Nabi SAW, di bawah arash Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis yang dipetik dari kitab Duratul Nasihin. Walaupun kedudukan hadis ini maknanya tidak maknanya sampai begitu kuat, tetapi untuk fadail amal, benda-benda berkaitan dengan merangsang amalan, boleh dibacakan untuk kita. Jadi kita bersyukur maknanya diberi rezeki untuk duduk dalam majlis ilmu. Sebenarnya apabila kita membuat satu amalan yang baik, dia daripada Allah Subhanahu wa taala dan rezeki untuk kita. Sebab itu setiap kali selesai membuat satu amalan, kita disyorkan baca alhamdulillah. Dan kalau nak panjang lagi, alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Maknanya segala puji bagi Allah, dengan nikmatnya sempurnalah amalan kebaikan. Hari ini kita dapat duduk majlis ilmu kerana banyak nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Okey, sebagai mukadimah dia pada pagi yang berbahagia ni, okey, saya suka nak bicara mengenai kalau dalam halaqah Ramadan ni kita kenal diri kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala jadikan kita manusia, dia ada 5 unsur. Jadi bila saya tengok Ustaz Syed tengok saya, ibu-ibu, kakak, ayah-ayah tengok kami semua, sebenarnya tuan-tuan, ibu-ibu, kakak melihat 5 kami. Kita ada 5 sebenarnya, 5 unsur. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia sebaik-baik susunan. Susunan tu apa? 5 benda, 5 susunan. Yang pertama, kita ada roh. Kita ada roh. Yang keduanya, kita ada jasad. Kita ada jasad. Yang ketiga, kita ada akal. Kita ada akal. Yang keempat, kita ada hati. Dan yang kelima, kita ada nafsu. Sekali lagi, pertama roh, yang keduanya jasad, yang ketiganya akal, yang keempatnya adalah hati kita, dan yang kelima nafsu. Dan sempat tak catik itu? Ah. Yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Yang keenam? Oi, laju. Sila. Okey, alhamdulillah. So jadi maknanya 5 unsur diri manusia tu. Jadi apabila kita bicara mengenai apa-apa pun, tarbiyah ke, ilmu ke, ataupun pendidikan ke, dalam Islam pendidikan tu dia akan tertumpu kepada kelima-lima ini. Kalau kita perasan baca Al-Quran, baca hadis, apa yang Ustaz sampaikan, apa para ulama kita atau para ilmuwan kita sampaikan, dia membawa kita untuk sihat kepada 5 benda ni. Sihat roh kita, sihat jasad kita, sihat akal kita, sihat hati kita, dan sihat nafsu kita. Kelima-lima ini kena sihat. Benda yang paling membimbangkan kita dan juga pakar-pakar perubatan dunia ketika pandemik ni adalah kesihatan mental. Banyak orang berlaku kesihatan mental. Dan kesihatan mental ni dia bukan semata-mata kita tengok bila sebut kesihatan mental, kita anggap orang gila, cakap tepi jalan, kan? Kesihatan mental ni kalau ikut DSM-5, Statistical Mental Disorder, DSM-5, versi yang kelima, ada kurang lebih 1,800 penyakit mental ni. 1,800 penyakit mental. Bila kita bicara mengenai penyakit mental, kita ada kesihatan mental, gangguan kesihatan mental, baru dia pergi pada penyakit mental. Kesihatan mental orang biasa, gangguan kesihatan mental tu sudah terganggu. Kan? Kalau tak perasan, berlalu satu tempoh masa, dia akan jadi penyakit mental. Kan? Jadi maknanya, kalau macam WHO dan sebagainya sangat membimbangkan gangguan kesihatan mental, maknanya benda itu memang sebahagian daripada diri manusia. Kan? Ada orang ketika pandemik jadi anxiety. Anxiety ni kerisauan yang melampau. Ada orang yang jadi depression, kesedihan yang melampau. Ada orang dan berbagai-bagai lah.
Sebab itu kalau kita nak tengok tarbiyah Ramadan ni sebenarnya dia tarbiyah kepada lima-lima unsur ni. Biar lima-lima unsur ni sihat. Nanti mungkin kita boleh detailkan lagi macam mana nak sihatkan kelima-lima unsur ni kan. Sebab kalau kita tengok satu orang tak stabil, dia ada masalah, mengamuk-ngamuk, kan, sedih, kan, update kat Facebook masalah rumah tangga, ada something wrong dekat salah satu unsur badan dia. Kita tengok kan, dia ada something wrong pada salah satu unsur badan dia. Kadang tengok badan sihat kan, ketak-ketak, seat pad, kadang-kadang berlalu umur dah one pad pula kan. Single pad. So one pad. Okay. Tapi ada something wrong dekat salah satu unsur badan dia. Sebab tu jadi mekik-mekik, jadi marah-marah, jadi tak hormat mak ayah, jadi maksudnya update benda-benda status personal dekat Facebook, satu dunia tahu bergaduh laki bini, ada something wrong. Benda tak sihat. Walaupun fizikalnya nampak sihat. Kan? Ini kita kena ada awareness, kena ada kesedaran. Sebab kalau kita tak ada kesedaran, kita sakit, macam mana kita nak berubat? Dan kita tak sedar, kita tengah ada gangguan emosi. Macam mana kita nak berubat? Contoh, kita tak hidup. Kan? Kita pagi nak datang masjid, kita hidup kita kan. Tak hidup. Apa pasal kereta ni tak hidup? Oh, tayar tak cukup angin. Maka kita pump tayar sampai meletup pun kereta tu takkan hidup. Sebab apa? Sebab dia punya penyakit kita tak ada awareness. Kenapa dia hidup? Kan? Diri kita kena ada awareness. Kena ada, sebab tu Allah sebut wa fi anfusikum afala tubsirun. Diri kamu kena perlu perhatikan. Ada sihat ke tak? Dan takrifan sihat, saya sebut tadi, sihat roh kita kena sihat, jasad kita kena sihat, akal kena sihat, hati kena sihat, nafsu kena sihat. Wallahu a'lam sebagai mukadimah dia. Ustaz sebut tentang anxiety, depression tadi. Dia ada tak sampai membawa kesan kepada fizikal, penyakit fizikal? Ada kesan tak Ustaz? Okey, Ustaz. Okey, benda-benda berkaitan dengan kesihatan mental antaranya anxiety. Anxiety ni kerisauan melampau. Okey, kadang-kadang bila orang ada kerisauan melampau, dia start mengganggu jasad dia. Dia bermula dengan hati ataupun mental dia. Okey, mental risau ataupun hati risau, dia mengganggu jasad. Kalau mengganggu jasad, boleh sampai panic attack. Panic attack ni orang sampai rasa tak boleh bernafas. Dia ada delusional belief. Dia ada satu kepercayaan yang delusi. Bumbung nak runtuh, dinding nak runtuh, nak empit dia. Kalau tidur mesti mati. Kan? Sampai akhirnya Zat, dia punya nafas tak berapa stabil. Tak smooth. Okey, tak stabil Zat. Saya dalam dunia diving, benda bernafas sangat penting dalam dunia diving. Kalau orang panik, apa jadi pada dia? Okay? Kita ada dipanggil di sini, Zat. Dia dipanggil dead airspace. Dead airspace ni satu ruang kosong pertukaran antara oksigen dan juga karbon dioksida, Zat. Kalau kita tak betul pernafasan, kita akan sedut balik karbon dioksida kita. Tak percaya dalam 2 minit, cuba kita buat bernafas dengan pendek-pendek. 2 minit, kita akan start pening. Pening, kita start nak muntah. Sebab apa? Kita punya kadar oksigen, saturation kita start drop. Kalau orang panik, orang anxiety, dia akan jadi macam tu. Dia start tak perasan. Kan? Jadi dia sedut balik karbon dioksida dari badan kita dan akan mengurangkan saturation oksigen. Maka sebab tu orang panic attack boleh jadi pengsan. Orang boleh jadi macam mabuk, boleh jadi nak muntah. Kan? Sebab itu kita kena ada awareness. Dan benda ni Zat, dia bukan cerita zaman moden kita. Satu ketika Nabi SAW masuk ke Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu rumah Nabi tepi itu saja. Dan Nabi bertemu dengan satu orang bernama Sayyidina Abu Umamah. Dan Nabi bertanya, wahai Abu Umamah, dalam waktu duha lah, dalam mungkin waktu macam ini, kenapa kau duduk kat masjid? Orang lain keluar kerja, kau duduk dengan keadaan murung. Apa kata Abu Umamah? Wahai Rasulullah, the sadness, kesedihan dan anxiety ini sangat-sangat maknanya mengganggu hidup aku. Maknanya benda anxiety, benda-benda kesihatan mental, benda-benda kesihatan emosi ini sebagai manusia sejak dulu lagi ada. Kan? Dan bagaimana Nabi SAW kemudian mengajarkan doa. Nanti kita akan kongsikan apa doa itu. Maknanya macam mana kita nak overcome kita punya kesihatan diri kita ni. Bila sebut kesihatan, saya lebih suka bicara 5 unsur kesihatan dalam diri kita ni. Allah.
Ustaz kata tadi anxiety, dia takut dinding nak pecah, bangunan nak runtuh. Yang paling ketara sekarang, COVID. Ya. Dia takut jumpa orang ni. Ada orang sampai peringkat tu. Dia jumpa orang, dekat dengan orang, dia tak nak duduk dekat. Dia takut dengan orang. Ya. Satu aspek, baiklah untuk kesihatan. Maknanya, precaution dia tu dengan kemungkinan jangkitan. Tapi macam mana kita nak kawal supaya pencegahan itu tak sampai kepada anxiety tadi. Okey. Batasan dia. Okey. Nanti mungkin kalau boleh lah kan, siapa-siapa ibu-ibu, kakak, ayah-ayah yang boleh nak kongsi apa tu anxiety. Sebab orang anxiety saja dia akan faham apa tu anxiety. Boleh tak siapa kita kongsi, Zat? Ada siapa yang nak kongsi pendapatan tentang anxiety? Okey, dia tak ada salah betul. Benda ni perkongsian sangat bagus dan perkongsian begini. Jadi kita belajar something daripada real kejadian, real case yang kita boleh ambil. Boleh tak siapa-siapa? Ada mic tak? Boleh. Jangan malu, mungkin boleh kongsi. Apa tu anxiety? Boleh? Ada mic. Ada mic. Saya pernah, Ustaz, ni sambil kita cari mic tu. Saya pernah, Ustaz, satu orang, bila saya banyak buat perkongsian mengenai kesihatan mental, anxiety, bipolar, OCD dan sebagainya. Siapa nak share? Satu orang Ustaz, dia kata, Ustaz, dia satu ahli panel dengan saya faham apa tu anxiety. Maknanya dia seorang Ustaz. Dan orang kadang-kadang simply kata, kau ni kurang iman lah. Tak. Dia kemanusiaan. Yeah. Islam tak nafi kemanusiaan. Jangan kita rasa malu kita ada benda tu. Okey, jadi maknanya dia kata, Ustaz, saya pernah nak pergi ceramah, Ustaz, tiba-tiba macam pingsan, dia kena panic attack. Kan? Jadi dia kata ada satu orang angkat dia dan orang ramai-ramai yang angkat dia cakap kat dia, Ustaz, saya faham apa yang Ustaz kena. Sebab rupanya orang yang angkat dia satu orang pun orang anxiety, yang pernah kena anxiety juga. Dia kata, Ustaz rasa macam nak mati kan? Beza depression dengan anxiety. Depression ni dia rasa nak arah mati. Biar aku mati. Dia nak ke arah mati. Itu depression boleh berhenti. Anxiety ni dia rasa dia nak mati. Apa nak mati? Biasa gitu. Mungkin ada perkongsian? Boleh tak? Mic dah ada. Boleh tak? Boleh kongsi. Bagi mic depan ni, bawah ni bang. Okey, apa tu anxiety? Real case yang boleh kita belajar bersama-sama. Assalamualaikum. Okey. Umur berapa? Laki perempuan? Cantik kain selimut. Boleh kongsi anak-anak tu? Boleh kongsi? Tu dia nak tu. Tak ingat, cuba. Dia start daripada bila banyak masalah bertimpa-timpa tau. So jadi macam kita jadi takut semua benda. Lepas tu sakit, pagi. Lepas tu bila saya pergi semua hospital, saya check saya ada masalah apa. Saya pergi emergency, saya pergi jantung, pakai jantung, saya pergi semua lah. Kita akan check dulu kita ni betul ke tak sakit. Bila saya dah check semua tak ada apa-apa, saya rasa sakit juga. Saya tak tahu kenapa saya rasa nafas berdebar-debar, rasa macam nak pitam, rasa nak muntah, rasa macam nak mati, macam tak nak hidup lah. Ada tak keadaan ketika anxiety itu jadi nafas jadi pendek-pendek? Nafas pendek. Lepas tu saya join group anxiety. Memang ramai punya orang yang mengalami masalah macam tu. Betul. Macam hidup ni macam dah tak macam orang lain. Macam kita rasa memang real lah. Rasa stres. Terima kasih. Padahal saya sebelum ni okey je. Saya memang hidup saya normal je. Bila dapat anxiety tu kita rasa memang dia nak hidup macam tak macam orang lain lah. Macam memang nak mati je. Allah. Terima kasih untuk perkongsian. Okey, Islam tak nafi kemanusiaan. Dia bukan simply kita cakap, ni tak jaga sembahyang, ni tak. Ada ramai ustaz juga kena. Dia kemanusiaan. Sebab itu
Sebab tu Allah sebut wa fi anfusikum afala tubsirun. Diri kamu kena tengok dan dia takkan sama. Macam mak tak kena, mak tak ada anxiety, anak ada kena. Dan kita tak boleh ukur diri kita macam orang lain. Kalau kita mak ayah, kita tengok anak kita, kau ni turun siapa kau ni ha? Kenapa kau jadi macam gini ha? Mak tak macam ni, bapak tak macam ni. Tak, orang tak sama. Sebab tu bila kita faham, kita boleh jadi mana moral support bagi orang yang macam gini. Mungkin benda ni ada kat keliling kita. Suami kita mungkin, isteri kita mungkin, anak kita, orang keliling kita, kawan kita. Kan? Saya rasa masa itu macam susah orang nak faham. Saya rasa macam saya sampai pergi jumpa pakar psikiatrik sebab saya nak macam semua orang tak faham lah. So doktor tu memang faham. Dia bagi saya bukat penenang. So tapi saya tak makan lah. Okay. Saya pergi majlis ilmu semua tapi still juga kita rasa macam tu. Maksudnya kalau kita dekat dengan Allah pun still juga tak boleh nafikan kita rasa macam tu. Troubleshoot dia macam mana Ustaz? Okey, pertama sekali kena ada kesedaran tu. Saya bagi analogi macam kereta tadi kan. Kalau kita tak tahu mana punca dia, maka kita takkan dapat satu jalan penyelesaian yang betul lah. Contoh macam kereta tak hidup. Kita kata tak hidup ni sebab tayar tak cukup angin ni kan. Kita pam angin sampai meletup pun dia takkan hidup kereta tu. Oh, rupanya plug mungkin dan sebagainya. Okey. Bila sebut mengenai anxiety ada dua benda Zat. Okey, satu dia datang dengan inborn. Ada orang yang inborn, lahir-lahir memang ada benda tu. Cuma mungkin berlalu umur baru trigger dia. Okey. Ada yang environmental. Environmental ni sebab keliling dia jadi anxiety. Okey. Kalau orang anxiety sebab environmental, sebab keliling dia mudah untuk diubat. Kita bagi motivasi senang. Tapi kalau inborn, benda tu ada dekat dia, memang makan masa. Kan? Jadi mana mudah trigger. Sikit-sikit memang akan mudah anxiety. Dan benda ni bukan kita saja. Saya sebut tadi hadis daripada Abu Umamah. Nabi SAW, maknanya satu ketika jumpa Abu Umamah dalam keadaan yang memang sangat anxiety dia. Kan? Maknanya apa? Sahabat kot. Takkanlah kurang iman jumpa Nabi kot. Tapi inborn, memang ada orang jenis macam tu. Maka Nabi SAW mengajar salah satu alternatif dia dengan berdoa. Doa, saya yakin semua kita hafal doa tu 8 rangkaian doa. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukh wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. 8 rangkaian doa. Jadi bagi yang berkongsi, terima kasih banyak. Maknanya amalkan doa ini, salah satu dia jaga pemakanan. Okey. Makan benda yang sangat penting kita jaga pemakanan sebab kalau orang anxiety badan dia akan lemah, dia akan tak ada selera makan. So terima kasih mak yang sebagai support bagi anak kan, maknanya faham benda tu, makan anak jaga. Kan? Kalau tak makan kita akan makin lemah, maka kita akan ada delusional belief kita panggil delusi yang kita percaya benda tu akan wujud. Nak mati dah ni, nak mati. Macam kita kasi macam tu, sesak nafas. Kan? Satu lagi amalan yang boleh saya kongsikan untuk orang yang mungkin anxiety ataupun depression, amalan ayat nafas Ustaz. Okey. Boleh type dekat YouTube, tapi jangan sekarang Sekarang kita tengah ada perkongsian. Type Ustaz Amin ayat nafas. Amalan ini saya dapat daripada Baitul Maqdis. Okey. Kita deep breath, maksudnya bernafas kan, bernafas panjang. Tapi sebelum tu amalkan ayat wal-laili idza as'as was-subhi idza tanaffas. Wal-laili idza as'as was-subhi idza tanaffas. Surah At-Takwir ayat 17 dan 18. Wal-laili idza as'as, demi waktu malam apabila dia menjadi gelap, was-subhi idza tanaffas, dan demi waktu pagi ketika dia makin terang. Tapi literal bahasa dia, tanafas ni bernafas lah. Demi waktu pagi ketika dia bernafas. Sangat bagus. Jadi kita ambil deep breath. Selawat dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza as'as was-subhi idza tanaffas, wal-laili idza as'as was-subhi idza tanaffas, wal-laili idza as'as was-subhi idza tanaffas. Tarik. Tahan sekejap. Hembus, tarik. Tahan sekejap, embus, tarik, tahan sekejap, embus. Okey, maknanya 3 kali. Okey, buat balik. Selawat 3 kali, ayat nafas tu 3 kali, tarik lagi nafas. Okay? Kalau yang mungkin saya pernah ada ajar, ada rakaman dia, orang kongsikan dekat YouTube, Ustaz Amin, ayat nafas.
Bagi orang kalau kita dah start anxiety ke depression, start short breath tu kan, maksudnya dah nafas pelan-pelan. Bernafas secara pelan-pelan ni dia tak bagus untuk kesihatan kita. Sebab hidup kita perlukan oksigen, otak kita perlu oksigen untuk lebih waras. Kan? Sebab tu kita kena belajar bernafas dengan cara baik. Orang panik, orang marah kenapa boleh jadi kejang? Kalau marah kan, marah anak, marah isteri, kita bawa ni. Kan nafas. 2 minit cukup untuk jadikan kita pening dan pemikiran kita tak kewaras. Kan? Sebab kalau dalam diving, orang bila oksigen kurang dalam diri dia takkan boleh good judgement dalam diving. Kan? Apa benda jadi ni takkan boleh. Sama juga. Bila saturation oksigen kita tak berbagus ke otak kita takkan boleh buat keputusan yang bagus. Itu orang kalau marah boleh bercerai. Awak nak 1000 cerai, talak, ambil 1000 talak. Lepas tu menyesal kan. Sebab waktu tu memang tak good judgement. Otak kita kurang oksigen. Lepas tu Nabi ajar, bila marah duduk, ambil uduk, biar kita tenang, bernafas balik. Ayat nafas ni saya dapat 2012 daripada 2013 daripada Fasin, banyak sangat membantu orang dalam bernafas sambil-sambil kita berzikir, kan? Untuk terutamanya yang orang diuji dengan anxiety, depression, bipolar, OCD lagi lah kadang kan dalam COVID ni kan, maknanya dia ada pengulangan. Basuh tangan. Tiup pula lagi kan. Dan sebab tu kalau kita perasan kita kena, orang keliling kita perasan kita kena, kita kena ada awareness. Okey, ni dah start ada gangguan kesihatan mental. Jangan judgemental. Kau cakap mental kan? Kata bukan. Dia start gangguan. Gangguan kesihatan mental berlalu masa dia boleh jadi penyakit mental. Kalau berlalu, dia ada ukuran dia. Mungkin 6 bulan. Setengah-setengah penyakit tu ukuran 3 bulan. Dan banyak repetitif dia tu. Kan? Sebab tu macam mak bagus, terima kasih mak. Maknanya bantu emosi anak. Kan? Dan pernah tak puan? Orang cakap puan macam, ngada-ngada lah kau ni, pernah tak? Memang. Mak. Orang terdekat kan suka cakap, ngada-ngada. Saya tak faham. Dan benda tu real dia bukan buat-buat kau ngada-ngada. Kan? Jadi maknanya sebab tu sebab kesihatan kita kena ada awareness kena ada kesedaran benda tu. Ustaz sebut tentang pernafasan tadi, Ustaz. Pernafasan yang betul, bila hembus, perut kita semakin besar ke semakin kempes? Okey, tengok baby. Naturally baby bernafas macam mana? Daripada perut sebenarnya, bukan daripada dada. Tengok baby, siapa ada baby kecil, cucu kita ke, cuba tengok cara dia bernafas. Sebenarnya daripada perut. Tapi sebab kita dah bila dewasa, kita bernafas tu ke dada. Dada kan? Tapi nak balikkan balik memang susahlah ceritanya sebab dia perlukan, maksudnya jadikan tabiat kan. Tapi kalau dalam secara sedar bernafas memang sampai penuh perut macam tu. Bagi cukup kita bernafas. Kalau kita boleh buat bernafas yang maknanya Deep. yang deep breath tu, cuba sebelum tidur buatlah. Dalam 20 kali kita akan sleep like a baby, Ustaz. Wah. Betul. Sebab apa? Sebab otak cukup oksigen, badan cukup oksigen. Ramai yang amal contoh masa dengar kuliah, Ustaz. Dengar tu betul. Sebab dekat kuliah dia tendang, Ustaz. Tu yang dia ada bunyi, Ustaz. Allahu. Terima kasih kepada puan yang berkongsi. Ada tak lagi siapa nak kongsi? Okey, mungkin kakak belakang. Doa yang boleh. Ustaz share tadi tu dalam mak surat pun ada. Yang Abu Umamah tadi kan? Abu Umamah. Okey, bagus lagi banyak perkongsian kita. Ustaz, sebenarnya lagi bagus. Jadi kita tak banyak cakap, taklah penat bulan Ramadan, Ustaz. Penganjur. Ai. Kalau tak, Ustaz, 2 jam, Ustaz, buka mulut keluar api, Ustaz. Okey, silakan. Salam. Saya punya tahap lagi teruk. Saya sampai kena diperiksa pasal psikiatri sampai sekarang. Daripada 2012 biasa tu saya kena tu sampai sekarang. Allah. Saya sekarang ni macam tak terima dengan macam masyarakat, macam adik-beradik ke tak bersokongan. Saya cakap dia nangis. Dia macam orang macam risau kita.
Allah. Kadang-kadang rasa macam ular tu dia makan badan saya. Mimpi orang mati. Tapi doktor sakiti saya kata saya mengidap panic attack anxiety disorder. Adik-adik kata macam buat dah mengasingkan diri dah macam sedikit dah marah. Macam sensitif sangat. Lepas sekarang saya kalau bawa kereta nak pergi kelas pun saya rasa kereta tu macam berjalan sendiri. Saya rasa masa dekat malam tu memang ada cukup tidur 2-3 jam. Saya tidur, lepas isyak saya tidur. Cukup pagi saya dah bangun. Saya ada benda-benda macam berjalan-jalan di dalam rumah. Saya pergi jumpa ustaz, kata benda ni bersyukur. Kalau jumpa saya kecil kata, saya panic attack dan saya ada tidur doktor. Dia makan bagi saya makan ubat, tapi saya tak makan ubat. Tapi sudah tahap tu macam mengganggu kesihatan saya tak nak bercampur dengan orang. Sebab saya rasa macam kawan-kawan pun saya mungkin tak percaya sebab saya cerita dengan kawan-kawan. Orang kata, tak kuat iman lah, kau kena kuat lah zikir. Tapi saya tak macam itu. Allahu Akbar. Tapi saya tak nak cakap kesabaran dengan kepada Allah. Orang-orang tak percaya, macam tak percaya apa yang saya cakap. Tapi dengan kuasa Allah tu, beberapa orang mengatakan saya tu Ustaz, terkena Ustaz, anak dia dan dia sendiri pun kena. Saya jumpa Ustaz kecil di Dr. Hatim di Pawisina. Kalau Ustaz tengok kat situ ramai orang. Orang tua, doktor ke, ni kawan saya. Doktor ke, siapa-siapa saja budak kecil, semua kena. Tapi rawatan Islam, saya pun berubat di Darul Syifa. Dia kata berkaitan dengan, kalau doktor saya kata saya ialah anxiety disorder. Kalau perubatan Islam, kata saya adalah macam kena Kasih. sebab saya mimpi kalau orang bagi budak, ular berdarah-darah orang hantar kat saya. Pada-pada ni saya mimpi 10 Ramadan, saya mimpi ada seorang perempuan dan seorang lelaki hantar saya dengan satu keranda dengan penutup dia. Dia kata ni keranda siapa? Ni penutup keranda siapa? Saya kata saya tak tahu. Dia tangkap saya, dia masukkan saya dalam keranda. Hampir setiap malam saya mimpi orang yang dah meninggal. Berlalu sampai sekarang. Itu je lah yang sekarang saya rasa banyak lagi Ustaz. Kalau dia cerita saya akan menangis. Sebab saya tak boleh nak mengadu kat siapa. Kita saya kongsi cerita lah. Keadaan diri Allahu saya Akbar. Okey, terima kasih Kak yang berkongsi ya. Terima kasih ya. Terima kasih banyak. Ini real case yang boleh kita belajar sama. Okey. Pertama sekali, saya suka nak kongsikan kalau kita ada masalah, naturally tindak balas manusia, kita mencari sesuatu untuk dipersalahkan. Itu manusia. Ada satu masalah, kita akan mencari sesuatu untuk dipersalahkan. Paling mudah nak salahkan apa Ustaz? Jin Ustaz, jin. Sihir ni sihir. Sihir. Paling mudah. Sebab tu simply melegakan, pergi ustaz tu berkata, saya dah scan dah. Scan. Ini kena jin. Ada 5 ekor. Kita tak nafi benda tu, tapi kalau saya suka periksa dulu kemanusiaan, baru pergi ke arah situ. Physical. Jangan simply kita terus pergi ke arah situ. Takut psikologi kita rosak. Ingat tak Nabi SAW pernah menyebut bahawa jangan mudah-mudah ceritakan mimpi kita pada orang. Pernah dengar tak hadis tu? Kan? Jangan mudah-mudah. Sebab apa? Sebab takut Tafsir. ada orang yang memanipulate ataupun dia tak cukup ilmu, dia cuba mengulas benda tu dan dia menjadikan membentuk delusional belief tadi itu. Mungkin sebenarnya kita adalah anxiety inborn. Inborn kita lahir-lahir kita memang ada anxiety tu, contoh kan. Habis sesuatu perlu dipersalahkan. Jumpa doktor, kita pun tak berapa percaya, kita jumpa ustaz kata, ini kena jin ni. Lagi bahaya, puan kena bawa orang. Dan yang buat ni bukan orang jauh, orang dekat aja. Allahu Akbar. Lagilah, bergaduh. Ini tak maksud saya kalau orang kebanyakan orang lain kan boleh bergaduh antara ukhuwah. Okey. Jadi maknanya mungkin betul ada sihir, tapi jangan semata-mata cari percaya benda itu yang masalah kita. Kadang-kadang Islam tak nafi kemanusiaan. Cek kalau kita memang jenis macam itu, kita kena terima, saya macam ini. Dan keluarga kena faham. Orang anxiety ni kadang-kadang nak bercakap. Dia bukan mengada-ngada.
Kan? So cari orang yang jenis boleh mendengar. Dia nak cakap, betul memang anxiety tak boleh tidur. Itu antara, sebab nak tidur akan terasa datang mimpi macam-macam, tidur tak deep sleep tau, jadi penat. Bila penat, kesihatan akan terganggu, makan tak terjaga, kesihatan akan terganggu dan sebagainya. So kat sabar, kita faham, banyak sangat kat luar yang orang tak faham. Itu yang maksudnya bila orang tak faham, orang akan salah kita, kita tak ada support. Tak ada community support tau. Okey. Ketepikan orang cakap kita kurang iman, saya jumpa banyak ustaz yang kena anxiety. Apa kurang ustaz, sembahyang tahajudnya pun banyak kan, setengah kan, baca Qurannya pun bagus, kadang guru Al-Quran. Tapi sebab kemanusiaan dari inborn anxiety tu, maka dia kena anxiety. Kan? Kena panic attack. Tengah nak ceramah kena panic attack. Ada. Kan? Sebab Islam tak nafi kemanusiaan. So dalam bab hospital, okey, kita ada doktor depan kita pun, okey. Okey, kita cerita ini bahasa mudah faham Kita bukan cerita bahasa yang saintifik sangat. Kita cerita yang mudah faham Badan kita kadang-kadang katakan kita punya keturunan ada kencing manis lah. Maka kita mudah untuk mendapat kencing manis kalau tak jaga. Maksudnya ada setengah-setengah sistem dalam badan kita ni maknanya lemah. Jadi kalau dia kata mungkin benda kita punya organ badan tu kurang keluar insulin, maka doktor bagi nasihat, maknanya kita masukkan insulin lah untuk imbangkan sebab benda itu yang kurang. Okey. Benda otak juga sama. Kadang-kadang ada setengah-setengah hormon dekat otak ni dia kurang sebenarnya. Kan? Cuma maknanya bila kita perlu makan contoh ubat-ubat yang bahasa tu ubat tenang lah. Tapi sebenarnya untuk membantu hormon-hormon, ada serotonin lah, dopamin lah dan berbagai-bagai lagi untuk kuatkan otak kita. Kalau tak nak makan pun tak apa. Tapi saya percaya kena ada pemakanan yang bagus. Kalau tak nak makan ubat tu, cari kurma, madu ataupun rempah ratus. Kalau tak percaya kepada drugs punya treatment, rempah ratus sangat banyak. Yang bagus-bagus kan. Saya bila 2 tahun ni Ustaz, ini bukan nak kempen Ustaz, tapi saya memang ada buat satu ubat untuk anxiety dan depression. Maknanya sama-sama dengan beberapa pakar-pakar herba yang alternatif kepada pil, kepada drugs ni, dan dapat KKM Ustaz, Kementerian Kesihatan kan, banyak juga membantu alhamdulillah. Kalau mungkin nak cari alternatif pemakanan bagus boleh cuba, ataupun kalau tak jaga pemakanan. Kan? Jaga makanan, jangan makan benda yang junk food jangan. Makan benda yang bagus-bagus. Minyak zaitun sangat bagus untuk otak. Kan? Makan benda yang menguatkan otak. Okey, boleh search sekarang. Kita doktor pun banyak. Apa benda yang menguatkan otak? Kita hari ni makan vitamin C untuk jasad. Tapi banyak kita makan benda yang boleh menguatkan otak kita. Saya jumpa ramai orang makan vitamin C 70 tahun, badan masih sihat tapi otak dah lupa. Sebab daripada muda tak makan benda yang menguatkan otak. Sebab akal sebahagian daripada manusia. Kan? Akal sebahagian daripada manusia. Kita makan vitamin C bagus. Tapi kenapa tak makan benda-benda yang untuk kita maintain otak kita. Jangan aging proses otak tu ada. Kan? Aging proses badan, jasad salah satu. Kenapa otak kita tak jaga dari sudut makanan? Kan? So cari makanan. Boleh jumpa nutrition, pakar-pakar nutrisi, kan? Bincang benda ni, berbual, selain daripada makan-makanan sunnah. Allah alam. Ustaz, anxiety ni dah agak kita bincang tentang anxiety ni. Pada anak-anak kecil dia berlaku tak Ustaz? Kadang-kadang ada budak yang dia terlalu takut nak dengan suasana orang ramai. Orang datang rumah, dia pun takut. Dia keluar, kita bawa ke mana-mana, dia takut. Dalam kelas, jadi tak confident. Adakah ini anxiety ataupun mungkin kerana dia tak berapa expose gitu? Okey, kita faham dulu anxiety adalah kerisauan melampau. Kalau kita tengok di DSM-5, banyak kategori anxiety. Dia ada separation anxiety. Separation anxiety ni contoh orang yang takut nak berpisah. Berapa ramai kita takut suami meninggal, macam kalau meninggal macam mana, kalau meninggal macam mana. Kita isteri meninggal, kita semua macam mana kalau isteri meninggal Jarang suami gitu tu. Okey, sambung Ustaz. Ada Ustaz, saya pernah jumpa. Kan? Kalau isteri meninggal macam mana kan? Kalau anak tak ada macam mana? Separation anxiety. Selain daripada general anxiety disorder lah. Anxiety pun banyak jenis. Kadang-kadang anak kita kecil-kecil kita dah boleh nampak. Maksudnya anxiety tu, ketakutan tu sebagainya. Cuma kadang-kadang environmental. Dia biasa dengan mak bapak, tiba-tiba pergi duduk asrama dia takut. Itu okey, sebenarnya benda tu boleh di-adapt. Expose. Ya. Yang susah ni yang inborn.
Ini kita kena kenal anak kita. Yang inborn, susah. Walaupun dia ustaz ke, dia doktor ke, dia mungkin boleh kena. Kalau ada benda-benda yang trigger dia. Berpeluh tapak tangan. Salah satulah. Kalau anda kata salah satu anxiety ni kan, lebih-lebih lagi anxiety dan ada delusional belief. Ada keyakinan delusi macam mesti macam ini, mesti macam ini. Delusional syarah sikit ke Ustaz? Delusional belief ni kita ada satu kepercayaan yang benda tu tak betul. Tapi kita keluarkan benda tu dan kita cuba percaya benda tu. Predict. Maknanya prediction kita tu, maknanya delusi kita tu kita cuba percaya. Contoh katakan, habislah, ini kalau runtuh ni macam mana ni kan. Ada orang yang takut sebab sempit tau. Dia akan tengok atas, orang dengan kuliah Ustaz, dia akan tengok atas. Ni kalau lampu ni kalau jatuh Ustaz, macam mana Ustaz? Sempat tak kita mengelak ni kan. Dia ada delusi. Yang macam ni confirm tak tidur ni waktu kuliah ni. Ya Ustaz. Kalau confirm kuliah tak tidur Ustaz. Dia tidur sebab dia rasa selamat kan. Ini selamat, jauh daripada isteri, selamat dengan bebek. Okey. Jadi maksudnya, ibu kakak, benda-benda macam ini dia dah banyak dikongsikan di YouTube ke, dekat boleh baca untuk knowledge review kita. Biar kita ada awareness, kita ada kesedaran. Jangan sampai kita langsung tak mengabaikan benda ni dan menafikan, kita denial diri kita, orang keliling kita. Itu macam puan pun kena, kakak pun kena kan. Sebab orang, bila orang tak faham, maka orang cakap, kau orang ada ngada lah, kau kurang iman lah, kau macam-macam. Kan? Jadi sedangkan orang macam ini perlukan sokongan. Selain daripada makanan, ubat, dia perlukan sokongan. Cuba kita pegang isteri kita ke, kita punya adik-beradik ke, sabar. Itu pun melegakan sebenarnya. Support. Sabar. Daripada, ni sembahyang tak jagalah tu. Kan? Berapa ramai orang macam tu. Sembahyang tak khusyuk lagi dia tu. Macam saya sebut, manusia, bila ada masalah, dia mencari sesuatu untuk dipersalahkan. Paling mudah, benda-benda macam tu lah. Tak sembahyang jaga ni. Kan? Sembahyang tak jaga ni, sembahyang mesti tak betul lagi sembahyang ni. Fatihah tak betul ni kan. Kita dapat macam itu, jadi delusional belief. Fatihah aku tak betul lagi rupanya kan. Dah anxiety Fatihah pula. Bismillah. Dua anxiety kan. Sebab itu, mimpi jangan mudah-mudah cerita kat orang. Dia akan membentuk delusional belief kita tu. Itu yang cabaran dalam hidupan ni. Wallahualam. Anxiety Al-Fatihah. Ada anxiety takbiratul ihram. Berapa kali tak jadi. Ada nak tanya soalan tak? Ni peluang. Peluang. Sila. Mic ada tak? Ada. Okey, tak apa. Ya Allah. Okey, soalannya adalah kalau tak kawal boleh jadi gila ke tak? Okey. Macam saya sebut, dia ada 3 peringkat. 3 peringkat. Kesihatan mental, gangguan kesihatan mental dan juga penyakit mental. Okey, kalau orang dah kena dan dia tak ada awareness benda tu dan dia dalam fasa denial. Bukan ni. Dan tak ada support, community support tak ada. Maka benda tu akan makin parah, maka boleh jadi disorder, mental disorder. Maknanya bahasa kasar orang Melayu sebut, orang kita mungkin bukan gila lah, maksudnya gangguan penyakit mental lah kita panggil. Ising ke apa ke. Sebab itu penting. Ginilah, senang nak faham. Ada luka. Ni jasad Tadi mental dan juga emosi, jasad. Ada luka, kita tak jaga. Maka ada infection. Makin bernanah. Benda kat luar boleh nampak. Sama juga benda dalam sebenarnya. Itu yang kesihatan mental, gangguan kesihatan mental, penyakit mental. So kalau kita ada kesihatan mental, dah memang minta nasihat, pergi jumpa orang, pergi jumpa sekretari, pergi jumpa orang yang faham, berbual, kan? Supaya dia tak berlarutan dalam satu tempoh masa, maka jadi disorder ataupun jadi penyakit mental. Wallahualam. Allahu akbar. Ada lagi soalan-soalan lain lagi? Ya, sila. Boleh tak bagi mic biar perkongsian dapat kita belakang tu mic tu je. Jadi at least semua boleh bermanfaat. Soalan tu dah sampai. Okey. Ustaz, bagaimana keadaannya sekiranya seorang itu mengalami disorder ataupun bipolar yang mengandung hidupnya kepada sebab. Okey. Kita cerita sikit mengenai bipolar. Apa tu bipolar? Mood yang tidak stabil. Okey. Dia boleh tiba-tiba jadi gembira, split second boleh jadi sedih tiba-tiba. Dia boleh berubah. Ada saat memang macam tu kan.
Contoh kalau artis bukan mengumpat, maksudnya semua umum dah tahu. Macam contoh baru ni saudara Yasin kita pernah di apa? Bipolar. Di bipolar. Maksudnya dia mood boleh sedih tiba-tiba ketawa tiba-tiba Zat. Dan kesian, kan? Sebab tu kalau kita kena faham, kan? Jadi kita ingat anak kita ngada-ngada, kita marah-marah dia, makin rosak, makin emotional damage bagi dia tu. Emotional damage dia berhati, dah lah mental pun tak berapa kuat, ada emosi punya masalah pula. Masya-Allah. Mana 2 unsur dah collapse daripada 5. Maka jadi collapse yang ketiga, jasad. Jasad akan collapse kan? Jasad akan collapse. Maksudnya dengan tak sihat, baring, tak tidur pun tak berapa teratur, kan? Tidur umum kita tahu. Badan kita perlu repair. Kita memang kena tidur. Dan repair badan ni memang 12 sampai pukul, maknanya bukan pukul 2-3 pagi tu mesti kena tidur waktu tu. Saya jumpa Ustaz, orang yang shift kerja pada waktu malam, kan, dekat satu, bila saya buat perkongsian banyak dijemput dan sebagainya, satu kilang tu berpuluh-puluh orang akhirnya jadi gangguan kesihatan mental. Sebab dia shift malam dan kadang lama berbulan-bulan, badan tak boleh repair. Apa yang ini bahasa mudah nak faham lah ya. Mana tak boleh repair, jadi gangguan kesihatan mental. Ada yang sampai jadi penyakit mental. So jadi balik kepada maknanya Bergantung pada ubat. mana bergantung pada ubat. Bagi saya ubat bukan negatif kan, sebab dalam hadis Nabi sebut tadawaw, berubat kamu. Kalau dah baik berhentilah. Kita bukan perlu bergantung sampai seumur hidup kita. Memang ketika sakit, contoh macam orang demam, ketika sakit makanlah Panadol. Ketika tak boleh tidur, memang tak boleh tidur. Apabila tak boleh tidur, dia akan mengganggu kita punya kesihatan. Badan tak boleh, bahasa mudah, badan tak boleh repair. So, bahasanya buat penenang. Sebenarnya adalah untuk membantu. Dengan kita boleh tidur, kita akan lebih sihat lagi sebenarnya. Lepas beberapa ketika dah okey, ataupun mungkin tak perlu dah makan ubat, tak payah makan ubat. Jaga makan je. Allahuakbar. Ustaz, realiti kehidupan sekarang, ada orang kena buang kerja, ada orang dulu bisnes dia juta-juta, expenses tinggi, tiba-tiba datang COVID 2 tahun, drop 30% daripada yang asal. Adakah tekanan-tekanan begini boleh membawa kepada depression tadi, anxiety tadi? Okey Ustaz. Okey, apabila sebut mengenai cabaran COVID kan. Okey, orang tiba-tiba tak ada kerja, kan? Yalah. Kemudian keluarga tak faham, isteri tak faham kan. Bank tak kira. Sekarang monitor dia pun dah tak ada, telefon. Memang boleh jadi tekanan Ustaz. Kan? Sebab tu ketika COVID ramai juga orang yang maknanya bunuh diri, terjun bangunan dan sebagainya, cubaan bunuh diri berapa ramai dan benda tu real tau. Benda tu bukan sekadar persepsi, memang real. So maksudnya benda tu akan menyumbang. Sebab itu sekarang bila kita tengok orang jual bazar Ramadan, kalau kita ada lebih, pergi belilah. Kan? Beli tu bukan saja nak beli makanan tu, kita support orang-orang yang susah. Kadang-kadang dia menjual tu bukan nak kaya pun, cuma nak hidup untuk hari ini dan esok mungkin. Kan? Yuran anak sekolah, kena baju sekolah, kena beli apa semua. So bersedekahlah pada orang susah. Kalau ada zakat, maknanya bayar zakat kira betul. Kalau yang lebih tu bayar maknanya sedekah. Kan? Benda yang lain kita tengok orang susah. Duduk sekali-sekali, kita mungkin berpeluang. Maknanya contoh duduk dekat kuliah macam ini. Sebab apa? Benda-benda asas kita selesai, rumah selesai, kereta selesai, makan selesai. Sekarang ni ada orang di luar sana tengah menyiapkan kuih untuk dijual pada petang ini. Ya Allah. Sebab tu dia tak berpeluang untuk ada berkuliah dengan kita. Kan? Tiba-tiba petang semalam hujan Ustaz dekat Shah Alam. Kan? Saya tengok dekat perkongsian dekat WhatsApp group, ada orang yang jual air jagung tumpah. Kan? Sebab hujan semalam kan. Ya, orang tak beli kan. Sebab itu benda kemanusiaan yang kita kena tengok, kesian orang. Dan orang tu tekanan, tiba-tiba dia jadi marah. Mungkin dia tengah ada gangguan kesihatan mental yang memang keluarga dia bermasalah, dia nak bayar itu, bayar ini, jadi dia berjual. Kan? Majlis bandaran kadang-kadang yang agak strict pula, angkut. Jadi kadang-kadang kemanusiaan tu memang keadaan tengah susah. Cuba perhati kan, perhatikan rumah-rumah kebajikan, cuba datang kan, dan sebagainya lah. Wallahualam. Ustaz sebut tentang bazar Ramadan. Saya anak yang 6 tahun, 9 tahun, dia orang baru berlatih puasa. Jadi petang semalam
pukul 5.30, pukul 6 lapar dah, kita bawa berjalan keluar. Nak hilang lapar tu lah. Masalah pula jalan jam dekat orang jual air sedap-sedap. Abi, dahaga. Buat apa berhenti kat sini? Emotional Itu damage. Kita nak bawa jalan, elakkan lapar dahaga. Menjat situ pula. Ya, betul lah. Ada soalan? Ya. Mungkin boleh bagi mic, jadi semua orang boleh kongsi soalan. Belakang sikit ni Kau je. tak- Atas tu je sikit. Ah. Atas tu je sikit. Okey, terima kasih yang berkongsi. Allah Rabbi. Waalaikumsalam. Handle. Support. Resign. Okey. Terima kasih kepada Kak berkongsi kan. Okey, pertama menjaga orang sakit. Katakan hari ini kita ada saudara mara yang accident, okey, kemudian mungkin sakit jantung ataupun mungkin terbaring stroke. Komitmen masa memang kena banyak. So cabaran dia kalau kita semua sibuk. Okey, kita nak duduk dengan maknanya jaga macam orang sakit zahir lah. Jadi orang sakit bahagian mental dan juga emosi sama juga. Komitmen masa memang kita kena peruntukkan. Kita kena faham, okey, aku memang dah ada anak, ini penting bagi dia. Aku mungkin bila masa boleh dah tak ada, ini panjang lagi masa dia. Memang kena peruntukkan. Kalau kita tak ada mind setting macam tu, kita lepas setengah jam, lepas 1 jam, kita akan marah lah. Tak habis-habis ke? Kan? Kita akan marah benda tu kan. So kena sabar, jaga tu. Okey. Okey, apa tindakan? Okey, sembahyang dah, doa dah. Akhirnya takut apa tau? Takut rosak psikologi dia. Doa, tapi tak baik-baik. Takut akhirnya dia menyalahkan Tuhan. So bagi saya, dia punya fisiologi dia, zahir, jasad kena jaga juga. So saya kata, makan kena jaga. Malam pastikan dia boleh tidur. Kan? Duduk dengan dia, tak apa tidur. Mak tunggu sini sekejap, tidur. Bagi dia tidur. Biar badan dia repair diri dia sendiri. Kan? Selain daripada kita maknanya usahakan secara Islam, bacakan ayat selawat dan sebagainya, usap kepala, lumurkan kepala dia dan sebagainya, biar keberkatan selawat membantu dia. Tapi memang maknanya pastikan dia tidur, invest sikit pada makanan. Kalau makanan biasa, biasa nasi lemak dan sebagainya, apa benda-benda berkaitan dengan minyak bagus, minyak habatus sauda, minyak minyak zaitun contohnya, kan? Walaupun tak suka, buatkan susu kurma kalau perut dia tak ada, maknanya tak ada masalah pada laktos kan, buat susu bagi dia tenaga, maknanya makan penting, kan? Belikan buah, invest sikit lah, sebab kalau dia sakit 6 bulan, fungsi sosial dia lagi terganggu, kerja tak perform, kan? Fungsi sosial. Jadi okey, dalam sebulan ni memang kita jaga makan, invest sikit, beli buah ke apa, jaga makan dia. Kan? Selain doa-doa, benda-benda fizikal, makan memang kena jaga. Allahuakbar. Saya tertarik bila Ustaz kata kalau kita jaga orang yang cedera, accident, kita kena spend masa. Ya. Maknanya yang ada masalah anxiety, depression, kita pun kena spend masa. Ya. Sebab jaga orang sakit lah kan. Kita nampak sakit ni cuma jasad dah. Banyak kita ingat manusia ni hanya unsur jasad semata-mata. Sedangkan manusia tu 5 unsur tadi kan. Jasad, roh, akal, nafsu dan juga hati. Jadi Tapi, semua Ustaz, benda ni boleh sakit. jaga tu, adakah kita follow je, belai je dengan perasaan dia tu, ataupun kita boleh bagi tahu yang
yang sebenarnya ataupun yang sepatutnya, sebaliknya, ataupun kita ikut je jiwa Okey, biarkan dia bercerita, tengok apa delusional belief dia. Apa kepercayaan yang dia, kepercayaan delusi yang dia percaya. Benda tu kena stop, kena ingatkan. dia. Ya. Kalau kau tak, dia akan melayan kepercayaan dia, dia akan rasa ada delusional belief tu lah. Ada akan rasa macam, oh dia nak mati dah ni, nak mati. Tak, okey, dah macam tadi kan, dah cek doktor, dah cek apa semua okey, maknanya sudut fizikal okey. Okey, tak apa, ambil masa, bagi makan, jaga makan, insya-Allah. Maknanya apa yang delusional belief dia tu kena jangan dilayankan benda tu lah. Kena stop kan. Tapi dengan cara berhikmah kan, kena kalau tak dia akan menerawang dengan dia punya delusional belief tu. Okey, Allahu alam. Subhanallah, banyak perkongsian daripada Ustaz. Ada satu lagi kalau boleh, soalan terakhir pagi ni. Ujian yang sangat hebat Ustaz. Ya. Orang yang hadapi perkara ni ataupun orang yang ada dalam keluarga dia, orang yang diuji dengan masalah, kita panggil masalah mental lah juga kan Ustaz. Dia bukan Okey, kalau macam ni mental cabaran. atau hati emosi dia lah. Emosi. Mental atau emosi dia. Sila tuan, ada. Ya, ada soalan. Ya. Comel. Ya. Yes. Okey Kita cerita dulu pengamal perubatan Islam lah ya. Pengamal perubatan Islam ya. Okey. Orang yang pengamal perubatan Islam, dia nak jadi pengamal perubatan Islam bukan semata-mata dia belajar. Maksudnya dia kena amal, kena praktis. Macam contoh dalam dunia doktor, dia belajar doktor pun dia kena housemanship, dia kena praktis benda tu. Sama juga Jadi pengamal perubatan Islam kadang-kadang dia belajar baca ayat ni, baca ini, tapi dia tak mengamalkan. Dia tak ada gerak hati yang betul. Dia panggil firasat. Itu yang orang datang semua jin. Datang semua jin. Dan orang macam ni kadang-kadang kita try test. Datang satu orang tu, saya memang mimpi lah. Dia post scan. Memang jin ni. Maknanya dia bukan orang yang ada firasat, kita panggil. Tak semua orang dia adalah pengamal perubatan Islam. Tak semua orang kalau nak tahu senang dia ahli beramal, kita boleh tahu. Pukul 3 dah bangun, memang solat tahajud, beramal. Dia kena ada zikir-zikir yang dia baca secara konsisten. Yang orang biasa kan tak mampu. Contoh katakanlah, bagi dia nak mengamal perubatan Islam, dia kena baca satu hari Qul Huwallahu Ahad 1000 kali contohnya. Dan tentu dia kena bangun pukul 3 pagi untuk menghabiskan bilangan 1000 itu. Tapi kalau dia pun maknanya tak beramal, maknanya dia tahu membaca, tapi firasat tu tak ada kat dia. Jadi kenal betul-betul orang yang boleh maksudnya berubat lah. Kalau tak, takut dia merosakkan psikologi kita. Kan? Dia akan membagi delusional belief tu. Kau macam ni, kau macam ni. Takut macam tu. Kan? Okey. Jadi sebab tu kalau saya lebih suka ada masalah, cek kemanusiaan dulu. Yes. Barulah ke arah situ. Yeah. Cek kemanusiaan dulu. Kalau kita ke arah situ dulu, takut kita punya psikologi rosak. Kan? Maksudnya cek manusia memang okey, semua dah okey betul. Maknanya sudut jasad okey. Pergi cek yang kesihatan mental kita atau kesihatan emosi kita. Maknanya okey. Jadi doktor akan bagi pandangan, doktor psikiatri bagi pandangan. Maknanya ambil pandangan tu sebagai salah satu pandangan. Barulah pergi tempat-tempat lain. Yeah. Kan? Kalau tak nanti takut psikologi kita rosak, kita pun tak baik nanti. Macam tadi dah start kereta tak hidup, kita salahkan tayar yang tak cukup angin. Jadi kita takkan dapat hidupkan kereta tu kalau semata-mata urus tayar tu untuk setahun pun. Kan? Tapi ni plug dia punya tak hidup, ataupun mungkin dia tata dia, barulah betul dia punya ubat. Okey, wallahu alam. Inilah yang dipesan oleh almarhum. Saya dengar sendirilah almarhum Tuanku Harudin. Ya. Bila orang nak pergi rawatan dengan dia, cerita, dah pergi hospital belum? Mana dia akan tanya, dah jumpa doktor belum? Dah cek klinik belum? Dah Tuan Guru, dah. Semua doktor kata tak ada apa. Barulah dia ikhtiar cara yang ni. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Banyak sangat yang kita dapat. Saya pun hari ni alhamdulillah dapat banyak juga ilmu baru. InsyaAllah esok
kita dimaklumkan tetamu kita besok Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif. Besok Dr. Izhar, insya-Allah sama timing kita pukul 9 sampai pukul 10. Tajuk besok keajaiban memberi. Subhanallah. Semoga kita boleh contohi Rasulullah lah dalam bulan Ramadan ni. Jadi di hujung ni saya nak minta Ustaz Al-Fadhil Ustaz buat sedikit kesimpulan akhir lah sebelum kita berakhir insya-Allah. Okey, terima kasih kepada Ustaz Said selaku moderator pada hari ini. Terima kasih kepada ibu-ibu, akak-akak, abang-abang, ayah-ayah yang perkongsian dan bertanya. Jadi maknanya bila ada perkongsian kita akan lebih faham. Oh, memang ada maksudnya wujud macam ini dan sebagainya. Okey. So kesimpulan pada hari ini saya suka maknanya ulangkan balik bila kita sebut manusia, Allah sebut laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami menjadikan manusia sebaik-baik susunan. Apa susunan apa? So kita ada jasad, kita ada roh jasad, kita ada akal, kita ada hati dan kita ada nafsu. Ini susunan diri manusia. Sebab itu dalam ayat seterusnya Allah sebut laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Dia boleh diletakkan ke serendah-rendah kejadian. Kalau perbahasan semata-mata kita ambil roh iaitu mengenal Allah, mana orang tu ahli maksiat lah ataupun nafsu dia tak sihat. Sama juga kalau dia kata orang yang maksudnya jasad ke akal ke atau hati tak sihat, dia takkan boleh berfungsi sosial dengan baik. Kan? Patutnya dia boleh bekerja, boleh fungsi sosial tu ada, tapi dia tak boleh fungsi sosial, duduk rumah, tak boleh tidur, dia jadi murung, jadi anxiety, jadi depression, jadi bipolar, jadi OCD dan sebagainya. Hati kena faham. Summa radadna wa asfala safilin. Seterusnya apa? Illal ladzi amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Falahum ajrun ghairu. Maknanya orang-orang yang maknanya beriman ada belief system yang kuat. Belief system kuat adalah untuk roh kita. Kita percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ada belief system yang kuat. Amanu beriman, belief system yang kuat dan juga positif. Amal soleh ni benda-benda positif. Bahasa moden dia. Sebab kita kadang-kadang dah terlalu biasa dengan amal soleh tu sampai tak ada rasa kita kena amal soleh. Apa amal soleh? Macam benda tu berlalu macam itu je. Tapi benda positif. Sebab tu benda positif tak semestinya spesifik. Puasa benda positif. Baca Quran benda positif. Bersedekah benda positif. Menolong orang jalan benda senyum benda positif. Kan? Bercakap benda baik benda positif. Amal soleh tu. Jadi amal soleh ni benda-benda positif. Dan berpesan-pesan ke arah kebenaran, berpesan-pesan ke arah kebaikan. Maknanya kita kena bercakap, berbual, berpesan-pesan selalu. Baru kita jadi sebaik-baik kejadian. Terima kasih kepada yang menganjur, terima kasih kepada Ustaz, terima kasih kepada yang berkongsi, terima kasih kepada ibu, akak-akak, ayah-ayah, semua yang sudi mendengar perkongsian kita pada pagi yang berbahagia ini. InsyaAllah panjang umur murah rezeki, salam hormat daripada saya, selamat berpuasa. Dan kalau maknanya tak jumpa, selamat terus inilah, selamat raya terus lah. Tak jumpa kuliah. Yelah Ustaz, selamat raya terus. Betul Ustaz, pejam celik, tinggal 27 hari lagi nak raya. Alhamdulillah, terima kasih banyak Fadil Ustaz Muhammad Abdullah kita. Terima kasih pada semua yang hadir. InsyaAllah kita moga-moga kita boleh set jadual kita sepanjang Ramadan ini. Boleh ajak dan beritahu lagi pada sahabat-sahabat kita untuk kita mengimarahkan program kita yang menonton secara live di Facebook juga. Tolong share, moga-moga kita menjadi ejen dalam menyebarkan majlis ilmu. Jadi sekadar ini untuk pagi ini, insya-Allah jumpa lagi besok di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang